Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan pembelajaran, cikgu minta semua orang untuk baca doa. Hari ini kita akan teruskan lagi dengan bab 7, koordinat. Okey, jom kita belajar. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita, cikgu ada satu kisah tentang dua sahabat. Kisah dia macam ni. Ain dan Zahid ni sahabat baik dan mereka berada di tempat yang berbeza dan ingin berjumpa. Bagi berlaku adil, mereka telah berjanji untuk bertemu di satu tempat. Tempat tersebut mempunyai jarak pembahagi yang sama dari tempat masing-masing. Okey, soalan kat sini, pada koordinat manakah mereka patut bertemu? Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, Ain ni berada di koordinat negatif 4, 3. Manakala Zahid berada di koordinat 4, 1. Jadi, tempat yang diperjanji ni mempunyai jarak pembahagi yang sama dari tempat masing-masing. Maksudnya tempat tu, kalau dari tempat Zahid 5 km, dari tempat Ain pun 5 km juga. Jadi, kat mana koordinat yang mereka patut jumpa tu? Okey, jom kita bantu Ain dan Zahid ni. Tapi, macam mana kita nak bantu mereka? Okey, jadi ini persoalan yang timbul. Okey, persoalan yang timbul adalah, apakah maksud jarak pembahagi yang sama? Seterusnya, rumus apakah yang perlu digunakan? Dan pada koordinat manakah mereka patut bertemu? Jadi, apa yang kita belajar hari ini? Apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah titik tengah dalam sistem Cartez. Hasil pembelajaran yang kita akan peroleh, kita akan tahu maksud titik tengah dan rumus titik tengah. Seterusnya, kita akan tahu koordinat titik tengah ni pada sata Cartez dan cara penyelesaian. Okey, titik tengah dalam sistem Cartez. Apakah maksud titik tengah? Titik tengah ialah pembahagi dua sama. Titik tengah ialah titik perantaraan dua titik yang berbeza yang mempunyai jarak yang sama. Okey, jika kamu lihat di situ, cikgu ada sebagi satu garis lurus. Garis lurus A, C. Seterusnya, cikgu tulis AD sama dengan DB. DB sama dengan BC. Apa yang cikgu cuba maksudkan adalah jarak AD sama panjang dengan jarak DB. Manakala jarak DB sama panjang dengan jarak BC. Okey, jika cikgu nyatakan AD sama dengan DB. Oleh itu, apa yang dimaksudkan di sini ialah D merupakan titik tengah bagi garis lurus AB. Jadi, untuk DB sama dengan BC, yang mana titik tengah dia? Huruf D, B sama dengan BC. Jadi, DB sama dengan BC, yang manakah merupakan titik tengah?
Ya, betul. Jawapan dia B adalah titik tengah bagi garis lurus DC. Okey, berdasarkan kedua-dua lukisan ini, kita perlu faham bahawa D ialah titik tengah pembahagi dua sama. Jarak AD ke jarak DB adalah sama. Maksud dia di sini, titik tengah adalah titik perantaraan dua titik yang berbeza mempunyai jarak yang sama. Okey, dari sini kita dapat mengetahui rumus titik tengah. Jadi, rumus titik tengah ialah X1 tambah X2 bahagi 2, Y1 tambah Y2 bahagi 2. Maksud di sini, ini adalah titik tengah bagi koordinat X dan ini adalah titik tengah bagi koordinat Y. Jadi, X1, Y1 ni yang dimaksudkan adalah jika koordinat A 21 dan koordinat B ialah 45, maka kita boleh nyatakan 2 adalah X1 dan 1 adalah Y1. Maka kala 4 ialah X2 dan 5 ialah Y2. Okey, untuk lebih faham, selepas ini cikgu akan bagi satu soalan. Tetapi sebelum tu, cikgu ada persoalan. Adakah B merupakan titik tengah bagi garis lurus AC? Adakah B merupakan titik tengah bagi garis lurus AC? Betul. Jawapan dia tidak, kerana jarak AB tidak sama dengan jarak BC. Hal ini kerana jarak AB lebih panjang dari jarak BC. Di mana tadi kita telah belajar titik tengah mempunyai jarak yang sama. Oleh itu, B bukan titik tengah bagi garis lurus AC. Seterusnya, kita teruskan. Baiklah, kita teruskan dengan soalan pertama. Hitung titik tengah M bagi koordinat A 12, 2 dan B 4, 9. Jadi, apakah rumus titik tengah? Okey. Rumus titik tengah ialah X1 tambah X2 bahagi 2, Y1 tambah Y2 bahagi 2. Kamu kena ingat ya, X1 tambah X2 bahagi 2. X1 tambah X2. Y1 tambah Y2. Jadi, bila kita dah tahu rumus, macam mana cara nak jawab soalan ni? Langkah pertama, kamu kena faham masalah dan rumus yang bersesuaian. Langkah kedua, masukkan nilai ke dalam rumus. Dan langkah ketiga, kamu boleh hitung dan membuat kesimpulan. Jom kita tengok jalan kira. Okey, cara yang pertama, kamu boleh buat macam ni. Okey, A 12, 2 adalah X1, Y1 dan B 49 adalah X2, Y2. Seterusnya, kamu boleh masukkan ke dalam rumus titik tengah. Okey, dan kamu akan dapat jawapan titik tengah M ialah 8, 5.5. Cara yang kedua, kamu boleh mengira koordinat X dan Y berasingan.
Contoh, langkah pertama kamu kira dulu koordinat untuk X. Dan langkah kedua kamu kira koordinat untuk Y. Kedua-dua ni boleh digunakan mengikut keselesaan dan soalan yang diberi. Kerana jawapan akhir adalah sama. Baiklah, kita teruskan dengan soalan berikutnya. Titik tengah bagi koordinat K4. Okey, soalan kedua. Titik tengah bagi koordinat K ialah 4A dan L B12 ialah S59. Maksud dekat sini, titik tengah bagi dua koordinat ini ialah 59. Dia suruh nyatakan nilai A dan B. Untuk soalan ni diberi titik tengah. Okey, jadi untuk soalan ni, kamu rasa cara mana yang sesuai? Cara 1 atau cara 2? Ya, cara yang sesuai ialah cara kedua. Sebab kita kena kira koordinat X dan Y ni berasingan. Sebab dekat sini, kalau ikut soalan, nilai A dan nilai B. A ialah paksi Y, manakala B ialah paksi X. Baik, jom kita tengok jalan kira. Okey, diberi titik tengah S59 bagi koordinat K dan juga koordinat L. Jadi, cara nak kira nilai A koordinat Y, kalau ikut rumus X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Jadi, sekarang ni A ialah koordinat Y. Jadi, Y kita ialah A. Y1 kita A dan Y2 kita 12. Jadi, A tambah 12 bahagi 2 sama dengan titik tengah bagi paksi Y, 9. Seterusnya, kita kira seperti biasa. 2 darab 9, kita akan dapat A tambah 12 sama dengan 18. Seterusnya, untuk dapat A, 18 perlu ditolak dengan 12. Kita akan dapat A ialah 6. Bagi nilai B pula, koordinat X. X1 kita adalah 4. Dan X2 kita ialah B. 4 tambah B bahagi 2 sama dengan 5. 2 darab 5 jadi 10. 4 tambah B sama dengan 10. B ialah 10 tolak 4. Jadi, kesimpulan yang kita dapat kat sini ialah nilai A dan B sama, iaitu 6. Untuk lebih pemahaman, cikgu sarankan kamu salin jalan kira ini dalam buku tulis. Okey, disebabkan tadi kita dah belajar tentang maksud titik tengah, rumus titik tengah dan bagaimana pengiraan. Jadi, kita dapat jawab dah soalan. Jawab soalan apa? Dapat selesaikan dah masalah Ain dan juga Zahid. Okey. Tadi dia disebut jarak pembahagi yang sama. Jadi, apakah maksud jarak pembahagi yang sama? Okey, jarak pembahagi yang sama ialah titik tengah. Jadi, soalan tadi dia nak koordinat. Bila sebut koordinat, kita perlukan rumus untuk selesaikan. Okey, jadi apakah rumus yang perlu kita gunakan? Okey, rumus titik tengah. Soalan dia, pada koordinat manakah mereka patut bertemu? Jom kita kira. Okey, tadi cikgu dah nyatakan koordinat untuk Ain dan Zahid ni. Okay, kita buat pembaris lah. Okey. Tadi cikgu cakap koordinat Ain
negatif 4, 3. Manakala negatif koordinat zahid ialah 4, 1. Okey, sekarang ni cikgu tinggal ni sebagai kerja rumah kamu. Cuba kira sendiri. Selamat mencuba. Dan jawapan akhir yang kamu dapat ialah sepatutnya 02. Okey, untuk soalan seterusnya, diberi gambar rajah di atas. Okey, ini bagi penyelesaian masalah. Okey, dia suruh selesaikan masalah. Rajah di atas menunjukkan segi 4 tepat K, L, M, N pada suatu satah kartes. O ialah titik tengah bagi KL. Nyatakan koordinat L dan N. Okey, jadi cikgu nak bila kamu terima soalan macam ni, tolong tulis koordinat. Okey, sekarang ni koordinat X kita tak tahu. Koordinat Y kita tahu tak? Okey, kita tahu sebab apa? Sebab Y ni dia garis lurus dengan K dan juga O. Berada di paksi Y. Begitu juga dengan N. Kita tak tahu paksi X dia berapa. Tapi kita tahu paksi Y dia adalah 2. Okey, jadi ni adalah langkah pertama yang kamu perlu buat. Bila dapat soalan macam ni, labelkan koordinat dulu. Okey, jadi koordinat L, X 10. Jadi macam mana kita nak kira? Kita boleh guna cara kedua yang cikgu ajak tadi. Untuk cari X, ialah X1 tambah X2 bahagi 2. Jadi kita akan dapat koordinat L ialah 14, 10. Jadi bila kita dah dapat X ni 14, secara automatik kita dah tahu koordinat untuk N. Sebab L dan M berada di paksi X yang sama. Okey, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Di sini ada kata-kata dari Imam Syafi'i rahimahullah. Barang siapa tidak mahu merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi, cikgu nak ingatkan, jika kamu terdapat sebarang soalan, simpan soalan kamu untuk kelas kita seterusnya. Tahniah, anda hebat. Jadi, jangan lupa jawab kuis yang cikgu beri di dalam grup WhatsApp. Cikgu ada bagi link dan jawab sebaik yang mungkin. Kita jumpa di Google Meet pada jam 9 pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.